Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, jazakallahu khaira kepada Ustaz Syafiq selaku pengacara majlis pada pagi ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Jadi yang dihormati lagi dikasihi ya, Ustaz Muhammad Syafiq Abu Hassan selaku pengurus pendidikan Semat Quran Ipoh. Yang dihormati lagi dikasihi Datuk Seri, Datuk, Datin, Muslimin dan Muslimat yang berusaha, seluruh warga kerja Semat Quran Ipoh, dan juga kepada para pelajar yang saya kasihi sekalian. Buat hadirin, kami Semat Quran Ipoh mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga menerusi pertemuan ini dapat kita pupuk rasa ukhuwah dan mahabbah fillah dan bertukar-tukar fikiran bagi maksud meninggikan kalamullah. Justru pertemuan ini adalah pertemuan dalam rangka membina ummah bagi menyahut perintah Allah Jalla wa'ala. Dalam surah 3 ayat 104 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah semua kamu menjadi satu ummah yang mengajak mengikut Al-Quran, menyuruh kepada mentauhidkan Allah dan mencegah daripada mensyirikkannya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Beroleh kejayaan ni, siapa yang buat, dia dijanjikan balasan syurga. Hanya orang yang kurang siuman aja tak nak balasan tu ya. Jadi umat yang ingin kita bina ialah umat yang berkualiti, iaitu umat yang seluruh hidupnya diabdikan sebagai hamba Allah dengan bekerja di jalan Allah menurut contoh yang ditunjukkan Rasulullah, berdasarkan panduan daripada kitabullah bagi mencari keredaan Allah, dengan berusaha memakmurkan bumi Allah supaya beroleh syurga Allah. Kerja ini bukanlah kerja yang mudah, justru ia adalah tugas bagi melanjutkan kesinambungan perjuangan para anbiya dan mursalin. Marilah kita hayati nasihat Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya dalam surah 7 ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan sudah tentu kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, wawasan Semat Quran ni sebenarnya panjang ya. Bolehkah antum semua
Kita melebihi jam 11 pagi. Boleh ke? Jadi saya akan sampaikan sekali imbas apa sebenarnya wawasan semat Quran ya. Semat Quran secara rasminya bermula pada Ogos 2010. Usia semat Quran sudah melebihi 10 tahun. Kalau diukur dari segi umur manusia, ia kini sudah patut keluar daripada pusat asuhan, didikan dan bimbingan. Ia sepatutnya sudah boleh melangkah lebih jauh lagi ke hadapan. Kalau diibaratkan itik, ia sudah boleh dibawa keluar daripada pusat penetasan dan boleh dibiarkan berenang-renang bersama ibunya di kolam. Menyedari hakikat ini, fokus utama semat Quran ialah berusaha mengajak orang ramai daripada pelbagai lapisan masyarakat, kanak-kanak dan dewasa, lelaki dan wanita, pelajar sekolah dan mahasiswa, pegawai tinggi dan rendah, profesor dan pengetua, guru sekolah dan tadika, supaya dapat belajar Al-Quran dan berupaya pula mengajarkannya. Allah Jalla wa'ala tujuannya supaya kita dapat menyahut perintah Allah Jalla wa'ala yang mengajak setiap orang daripada kita supaya menempatkan diri sebagai golongan Rabbani. Menerusi firman-Nya dalam surah 3 ayat 79. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena hafal dalil-dalil ni ya, supaya bila kita menyeru orang, kita akan guna pakai apa yang Allah perintahkan kita untuk kita seru mereka kepada mentauhidkan Allah. Jadi dalam surah 3 ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan akan tetapi jadilah kamu golongan Rabbani disebabkan kamu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Hasilnya di kalangan yang ikhlas belajar, ramai yang sudah keluar mengajar dan tetap meneruskan belajar bagi menguasai ilmu yang lebih tinggi. Ada yang belum keluar mengajar tetapi masih istiqamah belajar bagi memantapkan keyakinan diri. Ada yang tidak lagi belajar dan tidak upaya untuk mengajar tetapi tetap menyokong dari luar. Kepada semua mereka kami mengucapkan jazahumullahu khaira. Ada juga yang keluar dalam keadaan buat marah-marah walaupun hasilnya sudah terserlah kerana ada agenda peribadi yang ingin dikejar. Ada juga yang tidak lagi bersama sesudah ada sedikit kemahiran kerana ingin bersendirian disebabkan belum sempat memahami makna kerja membina ummah. Ada juga yang keluar kerana gopoh merebut keuntungan duniawi yang disangka besar, sedangkan apa yang dicarinya tidak lebih daripada mengejar fata morgana. Kebanyakan yang ghuyub ini hilang bila kalam wala salam. Berburu di padang datar dapat rusa berbelang di kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Lebih mendukacitakan lagi, ada yang keluar dalam keadaan menjaja fitnah dan membuat pakatan supaya usaha yang kita bina ini menjadi kucar kacir. Ujian-ujian kecil ini tidaklah melemahkan azam dan tekad kita menyumbang ke jalan Allah. Justru ini adalah kewajipan terhadap Allah yang terpikul ke atas bahu masing-masing. Ingatlah nasihat Nabi Allah Ibrahim dan Yaqub dalam surah 2 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilih buat kamu agama ini, maka janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu tunduk patuh sebagai seorang Muslim. Segala usaha yang telah kita bina ini wajib diteruskan.
patah dihubung, hilang diganti. Pada kesempatan ini, suka saya mengucapkan tahniah kepada semua warga kerja Semat Quran dan kepada semua Ansarullah yang menyokong usaha Semat Quran. Marilah kita didik generasi kecil kita ini dengan didikan Islam yang sempurna, supaya apabila dewasa kelak, mereka menjadi penerus kepada usaha yang kita rintis ini. Allah berfirman dalam surah 25 ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan zuriat keturunan kami sebagai penyejuk mata memandang, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menilai semua pendekatan pendidikan yang kita ketengahkan, ia berjaya melahirkan para pelajar yang berkemahiran menterjemah Al-Quran, tetapi sebahagiannya masih lemah pada penghayatan akhlak. Benarlah pesanan para murabbi terdahulu, al-adabu muqaddamun 'alal ilm. Pelajaran adab itu patut didahulukan sebelum pengisian ilmu. Justru itu tujuan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagi menyempurnakan akhlak yang mulia. Sabda Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak lain, aku ini diutuskan bagi menyempurnakan akhlak yang mulia. Ilmu dalam bentuk informatif memang boleh dicari di mana-mana, tetapi ilmu dalam bentuk fiqhul fiddin adalah kurniaan ilahi kepada sesiapa yang dia kehendaki. Muawiyah pernah menyampaikan khutbah dengan menyebut, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dia perdalamkan kefahamannya tentang agama. Dalam usaha mencari kebenaran ini, maka guru adalah individu penting yang dipilih bagi memimpin ke jalan yang lurus. Daripada Muhammad bin Sirin katanya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu hendak mempelajari agama kamu. Sesudah mendapat manfaat ilmu daripada guru, maka guru hendaklah dihormati. Segala pengajarannya yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah hendaklah dihayati, dan ambillah pendekatan tolong-menolong dalam menegakkan yang hak bersama guru yang sudah diyakini keilmuan dan keahliannya. Anak raja pergi berburu, kijang jauh disangka dekat. Bijaklah menghormati guru, barulah dapat ilmu yang berkat. Sebahagian mutaqaddimin apabila menemui guru mereka, disedekahkan sesuatu kepada guru mereka sambil berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku daripada pandanganku, dan janganlah engkau hilangkan barakah ilmunya daripadaku. Seorang pelajar itu boleh mengumpul ilmu, tetapi jika tidak beroleh kefahaman, ia tidak dapat memanfaatkannya. Lalu jadilah ia seorang yang keliru. Ia lebih senang berdebat daripada bekerja bagi memperbanyakkan amal soleh. Ia lebih senang menunding jari mencari kesalahan orang daripada berusaha memperbaiki kelemahan diri. Justru kemampuan berfikirnya menjadi mandul dan terbantut.
lantaran disihir dengan pukauan dunia. Semat Quran dalam menjalankan aktiviti keusahawanan adalah bermatlamat mencari keredaan Allah menerusi usaha menterjemahkan ajaran Al-Quran dalam bentuk penghayatan dalam kehidupan harian. Ia bertujuan supaya anak-anak didik yang dilahirkan menerusi sistem pendidikan Al-Quran ini mampu berdikari dan berupaya mengekalkan jati diri, berguna kepada diri sendiri dan bermanfaat untuk keluarga dan umat. Alangkah beruntungnya seorang manusia itu jika ia mahir berfikir dan berdikari. Tiada kemahiran berfikir yang mencapai aras tinggi dalam diri seseorang melainkan apabila ia berkemampuan berfikir bagi menyiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya yang kekal abadi. Tiada sebuah kitab yang mengajak manusia berfikir tentang akhirat kecuali Al-Quran. Tiada bimbingan ke jalan berdikari melainkan menerusi sunnah Nabi SAW. Firman Allah dalam surah 28 ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah Allah kurniakan kepadamu untuk kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupai keperluan duniamu, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi masih panjang lagi tentang penyampaian wawasan semat Quran. Saya tangguhkan dulu sekadar ini kerana saya ingin menyampaikan taklimat tentang pembinaan Pusat Pendidikan Semat Quran. Jadi sekarang kita beralih kepada taklimat infak pembinaan Pusat Pendidikan Semat Quran. Jadi untuk makluman semua, insya-Allah kita berusaha untuk menyediakan sebuah tempat tempat untuk tumbuhnya iman, iaitu dengan menyediakan pusat pendidikan. Dalamnya tu kita nak ajarkan tentang program Semat Quran. Jadi pembinaan ni, cuba kita buka pelan tapak dan bangunan tu. Tapak ni terletak di atas lot nombor 72-75 Jadi lokasinya di Mukim Senggang, daerah Kuala Kangsar, Perak. Keluasan tanahnya lebih kurang 5 ekar lebih lah. Jadi yang berwarna hitam tu, itu adalah cadangan Pusat Pendidikan Semat Quran. Okey, seterusnya ini pelan bangunan untuk tingkat bawah Bangunan ni dia 2 tingkat. Ini pelan bangunannya. Jadi kalau kita perhatikan, ini tingkat bawah, ini semuanya cadangan perpustakaan, ini pondok jaga, ini keseluruhan ni kawasan pentadbiran. Dua kiri kanan ni ialah tandas, kemudian ini bilik makan guru, ini dewan makan, ini kawasan dapur Ini kita sediakan 2 unit kelas di tingkat bawah.
Ini ialah surau, ini kawasan tempat berwuduk. Okey, kita pergi ke tingkat 1. Okey, ini tingkat 1. Kalau kita perhatikan di tingkat 1 ni dia kebanyakannya kelas. Ya, kita ada sini ada 4 kelas yang saiznya lebih kecil. Di sini ada 4 kelas juga yang saiznya lebih besar sedikit. Ini bilik guru. Ini ialah asrama ya. Sini kita punya tandas untuk kegunaan asrama lah. Ini kegunaan tandas umum. Seterusnya pelan bumbung. Jadi binaan kita ni, saya suka binaan yang simple. Jadi nanti masa construction tu tak ada pening-pening kepala kan. Jadi yang kat sini ini untuk kita punya posh lah di tingkat 1. Kalau kita nak hantar pelajar ya, maksudnya dari sini. Okey, seterusnya ini rupa pandangan hadapan ya. Ini kawasan posh tadi. Jadi kita datang dari sini, masuk di sinilah entrance. Ini merupakan main entrance. Nampak bangunan dia simple aja. Kalau kita lihat dia punya spesifikasi bangunan, ini hanyalah termasuk dalam kategori normal. Dia bukan high range ya. Ini pandangan belakang bangunan kita. Dan kita punya saiz bangunan dari kiri sampai ke kanan ni lebih kurang 200 kaki ya. Okey. Ini pandangan hadapan dan belakang. Kita lihat pandangan sisi ya. Ini pandangan sisi. Jadi kalau pandangan sisi ni, pandangan dari tepi, jarak dari sini sampai ke sini ni 138. Ini dia punya posh lah, lebih kurang dalam 30 kaki. Lepas tu seterusnya bawah. Ini pandangan atas tu kanan, yang ini sisi kiri pula. Jadi inilah rupa lebih kurang ya, gambaran. Ini lukisan daripada arkitek kita. Seterusnya. Ini keratan rentas. Ini keratan rentas yang pendek untuk yang 136 kaki. Yang di bawah ni pula keratan panjang tu ya. Ini sampai sini 200 kaki. Inilah lebih kurang rupa bangunan yang nak dibangunkan. Okey, seterusnya. Ini cadangan mereka bentuk dan membina sebuah bangunan 2 tingkat yang mengandungi apa-apa. Inilah semuanya yang ada di dalam pelan tingkat bawah. Kemudian lantai tingkat atas ni, ini sahajalah yang ada ya. Dia simple construction dan semua ni boleh memenuhi keperluan seramai 300 pelajar. Kita ada 10 kelas. Kalau kita katakan satu kelas boleh masuk 30 pelajar ya. Jadi pada satu-satu masa kita boleh ada seramai 300 orang pelajar. Okey, seterusnya. Ini gambaran 3D ya. Yang atas tu pandangan sisi, pandangan hadapan, ini dia punya gambar 3D, 3 dimensi. Seterusnya. Ini semua gambar-gambar 3D. Ini bahagian belakang ni dapur terbuka ya. Bila barang sampai kita kena unload dekat sini, transit dulu kat sini sebelum bawa masuk ke dalam dapur lah. Okey, seterusnya. Ni semua, ni pandangan sisi kanan. Jadi ni posh tadi kan. Okey, seterusnya. Ini pandangan sisi kiri, dari kiri macam mana rupanya. Jadi kita datang ni, masuk sini, berhenti, turunkanlah. Seterusnya. Ni 3D untuk bumbung. Jadi kita aktivitinya semua di dalam satu bangunan. Cuma turun naik tangga je lah. Ya. Okey, seterusnya.
kita pergi keadaan tapak ya. Jadi tanah ni telah pun dibuat kerja-kerja pembersihan tapak. Jadi kita perhatikan ini baru sahaja siap kerja-kerja pembersihan tapak. Ini kawasan yang lebih tinggi. Ini laluan ya. Ni saya lah tu. Jadi tanah dia tu macam beralun. Ini kontraktor yang buat kerja pembersihan ni. Jadi dia kata kerja dah siap, kita kena datang tengok. Nak release payment kena verify dulu kan. Jangan dia kata siap terus bayar. Kena tengok dulu dah siap ke tidak kerja dia. Okey, seterusnya. Ni nampak profil dia. Ini tempat yang paling tinggi, kemudian dia menurun. Ini saya di sini. Ya. Jauhlah juga di sini. Okey, seterusnya. Ini kita tengok macam mana masa kerja-kerja dia memulakan kerja membersihkan tapak. Di tanah tu dulu dipenuhi dengan pokok getah. Pokok getah tua yang dah tak ada keluar dah dia punya susunya lagi ya. Okay. Kita boleh saksikan juga ada video keadaan pembersihan di tapak. Jadi gambar ni diambil kami duduk dalam kereta je tak turun pun. Yang ini kira asisten saya lah. Ni asisten saya. Ni dia punya sempadan tanah tu ya. Ya. Ini tanah yang kita beli. Beli 5 ekar. Harga masa kita beli tu 176,000. Okey, seterusnya. Ini keadaan tapak selepas pembersihan lagi. Ni yang nampak tu hujung ni. Jadi gambar ni diambil dari puncak yang paling tinggi. Ini ada macam jalan dia. Ni turun ke bawah dan sampai terus ke bawah sinilah tanah dia tu. Okey lagi. Ini keadaan tapak yang selepas dibersihkan. Seterusnya. Okey, ini yang terkini ya. Telah pun dijalankan kerja-kerja soil investigation, penyiasatan tapak. Masa saya pergi pada 18 hari bulan 8 hari itu ya. Jadi pada waktu tu dia telah pun mendapatkan sampel tanah sedalam 110 kaki ke bawah. Ya. Jadi dia kata tak ada jumpalah yang rock tanah batu ke apa semua tak jumpa Jadi SI ni diperlukan bagi engineer untuk nak design dia punya ada perlu pakai piling ke, cukup ke dengan pad footing saja. Itulah keperluan kenapa kita mengadakan SI ni. Jadi kerja penyiasatan tapak tanah ni telah pun dilakukan Okey, seterusnya. Ini yang kontraktor telah dilantik tu. Nampak di situ kerja penyiasatan tanah bagi tujuan cadangan mereka bentuk dan membina sebuah bangunan 2 tingkat di atas lot ini Mukim Senggang Kuala Kangsar. Nampak tarikh ni 18 hari bulan 8 ya. Baru dia dah bermula dan kerjanya sekarang ni dah siap. Okey, seterusnya. Ini sewaktu dia bawa dia punya mesin tu lah, datang dengan lori, kemudian dia dah turunkan, dia dah buat setting dan dia dah dig dah ke dalam tanah tu ya. Seterusnya. Ini maklumat tentang pembinaan. Pembinaan dia bangunan 2 tingkat di atas lot ini. Ya. Cuba masuk kepada maklumat pembinaan ni. Jadi kita pun dalam flyers yang kita dah dapat tu, kita dah tahu dah dia punya saiz 200 kali 136 kaki. Keluas lantai total floor area ya 46,080 kaki persegi. Jadi dia sama je banyak dia tu tingkat bawah dan tingkat atas. Ya, kapasiti pelajar 300 orang, bilangan kelas ada 10 buah. Jadi kalau keluasan ini kita kata untuk 1 kaki persegi harganya RM100.
terus dah jadi 4.6 juta ya. Jadi kita nak buka harga 4.6 juta ni pun kira mula-mula tu tak nak sebut dululah, tapi kita macam buat strategi, ada fasa-fasa. Lepas tu saya kata, kalau kita faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu bertekad nak tolong agama Allah, kamu serahkan urusan tu kepada Allah. Buat je. Kita tak tahu orang siapa yang Allah nak datangkan orang-orangnya ya. Jadi letak dulu 46 juta ya. Jadi masa pembinaan ni, anggaran dia pembinaan ni akan mengambil masa 1 tahun. Jadi daripada sekarang sehingga hujung tahun ni, kita akan ada membuat kerja tanah ya, earthwork. Jadi selepas kerja tanah siap, barulah boleh kita mulakan proses pembinaan bangunan ni ya. Kalau kita andaikan dia bermula pada 1 hari bulan 1 tahun depan, jadi dia akan siap pada 31 hari bulan 2. Dalam masa tempoh ini, dari sekarang ni 23, dari sekarang sehinggalah dalam tempoh pembinaan ni, kita masih lagi kena struggle ya, untuk carikan dana dia tu. Okey, seterusnya. Singgang tu berhampiran dengan Manung. Ya. Di sana ada satu tempat, ada satu kedai yang popular lah, namanya Pau Manung. Biasa dengar kan? Dia ada pau cendawan. Yang terbaru ni saya pergi, ada pau durian lagi. Oh, kami tak lepas peluang. Okey ya. Sekarang ni kita kena memikirkan, sebab Allah berfirman, fasda' bima tu'marun. Maka berpening-peninglah kamu dengan apa yang Allah perintahkan. Sekarang Allah perintahkan kita untuk membangunkan generasi Rabbani. Mereka ni nak belajar dan mengajar Quran. Jadi kena sediakan tempat belajar mereka ya. Jadi semua usaha itu, itulah yang dinamakan kita mengorbankan harta benda dan jiwa raga kita untuk meninggikan kalimah Allah. Jadi kalau kita ditanya apa makna fi sabilillah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka dia berada pada jalan Allah. Jadi sekarang ni kita nak berpening-pening memikirkan tentang dana pembinaan ni ya. Jadi tak adil lah kalau saya seorang pening, kita libatkan semua orang ni biar sama-sama pening. Okey, kaedah kutipan dana ni, satu, kita boleh perolehi menerusi infak. Yang kedua, menerusi zakat. Yang ketiga, menerusi pinjaman. Okey ya, infak dulu. Kalau dalam surah 63 ayat 10 ni kan, wa anfiqu, ini fi'il amar. Bila fi'il amar ni perintah daripada Allah. Bila perintah, ini satu kewajipan. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah olehmu daripada sebahagian rezeki yang Allah kurniakan kepadamu sebelum seseorang didatangi kematian. Jadi bila dah nazak tu, dia akan berkata, fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, alangkah baiknya kamu tangguh sebentar kematianku ini. Fa as-saddaqa, aku nak bersedekah, wa aku minas solihin, supaya aku termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Okey, itu infak ya. Jadi kalau kita kata harga RM100 sekaki persegi ya, kalau setiap orang infak 1,000, jadi kita kena cari 4,600 orang. Kalaulah kata ada orang yang berjiwa lagi besar, dia boleh infak 10,000, 20,000 dan berapa ribu lah rezeki yang Allah bagi pada dia kan. Jadi kuantiti orang yang kita nak cari ni dia akan jadi turun. Ya, tak adalah sampai 4,600 sebab ada orang dah boleh bagi 100,000. Ya. Dengan 100,000 terkejut semua. Okey, sekarang ini yang kita nak carikan ya. Jadi boleh menerusi infak. Macam mana nak infak tu? Sedaya upaya kita. Bermakna bukan sekali bagi lepas tu terus tak muncul dah.
kita kenalah perkara baik yang mendatangkan pahala yang banyak ya, kita kena buat selalu. Ya, itulah kita kena sedaya upaya kita untuk infak fisabilillah. Okey, seterusnya yang kedua, menerusi zakat ya. Jadi zakatnya dalam surah 9 ayat 60, ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Jadi kami di Semat Quran adalah amil kepada Majlis Agama Islam Perlis sejak tahun 2010. Ya. Oleh itu sesiapa yang ingin membayar zakat dan memerlukan resit, bolehlah melalui Semat Quran Ipoh. Jadi kalau di Majlis Agama Islam Perlis ni, setiap kutipan zakat tu dia akan bagi kita 4/8. Jadi kalau ada orang yang bayar zakat 2,000, kami akan dapat 1,000. Jadi dengan duit itulah kita nak membangunkan Jairah Robani ya. Seterusnya, kami juga adalah sebuah institusi yang bekerja fisabilillah, menerusi usaha belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kami pun termasuk ke dalam asnaf ya, salah satu asnaf daripada yang 8 ni, bekerja fisabilillah. Jadi kami berhak untuk menerima zakat tersebut. Okey, seterusnya, menerusi pinjaman. Jadi pinjaman ni dalam surah 73 ayat 20, wa aqridullaha qardan hasanah. Ya. Jadi berilah pinjaman kepada Allah akan pinjaman yang baik. Jadi kenapa kami nak bangunkan sekolah ni? Ini adalah perintah Allah, dan untuk menyempurnakan perintah Allah, kalaupun kami tak mempunyai wang, kita kena membuat pinjaman ya, untuk menyempurnakan perintah Allah. Jadi di sini kita nak beritahu sesiapa yang mempunyai tunai yang belum hendak digunakan, bolehlah meminjamkan sebahagian daripada wang itu sebagai pinjaman kepada Semat Quran. Tujuan dia kita kena faham ya, bila construction bermula, yang terbaik dia tak ada tertangguh. Ya. Setahun tu kalau kita finance kan betul-betul, adakan dia punya keuangan tu, dia tak ada tergendala. Jadi bangunan tu akan cepat siap. Bila siap, proses memasukkan pelajar, guru, memindahkan mereka ke sana, dia akan, aktiviti tu dah boleh berlaku. Jadi apa sahaja yang berkaitan dengan Quran ni, semua yang infak tu dia akan dah dapat pahala-pahala. Ya. Jadi sebab itu, contohnya kalau seseorang tu dia ada dalam akaun bank, duit tu duduk dalam akaun bank, tak keluar-keluar ya, dia punya keperluan pun dah cukup dah. Contoh ada 100,000 ya. Jadi sementara duit yang 100,000 dalam bank tu belum lagi nak dipakai untuk satu-satu tujuan. Jadi apalah salahnya kalau wang itu dipinjamkan ke Semat Quran untuk membiayai pembinaan ini. Itulah yang dinamakan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik ya. Jadi kaedah ini pun boleh diguna pakai untuk kita membiayai pembinaan pusat pendidikan Semat Quran. Seterusnya, jadi bagaimana ya, apa yang nak kita infakkan, apa yang kita nak keluarkan zakat, apa yang kita nak pinjamkan tu, boleh dibuatkan cara bayaran dia. Pertama melalui serahan tunai. Jadi ini yang pertama ya, serahan tunai. Yang kedua auto pay ya, bayaran automatik setiap bulan. Contohnya kita nak infak RM200 tiap-tiap bulan ya, kita boleh isi satu borang dan pihak bank dia akan tolak daripada akaun kita tiap-tiap bulan RM200 infak. Jadi kita tak ada termis ya. Boleh dibuat melalui auto pay. Yang ketiga ni QR pay, ini dia punya kod tu. Jadi melalui handphone kita dengan WhatsApp bank yang kita ada tu, kita boleh scan aja dekat sini, kemudian kita masukkan jumlah berapa yang kita nak infak tu ya. Ini bayaran menggunakan kod QR ni lah, scan aja kat sini.
Kemudian yang keempat ni melalui Jompay. Ini macam kita bayar bil TNB, macam-macam lah sekarang ni dah boleh buat. Okey, itu dia punya kaedah ataupun cara bayaran dia ya. Seterusnya. Habis? Oh, dah habis. Okey. Kalau dah habis, di tangan para hadirin ada dia punya borang ini kan? Okey, sekali imbas. Okey, kita dah jelas ya. Pertama sekali matlamat. Apa matlamat Quran? Yang kedua maklumat pembinaan. Yang ketiga infak pembinaan. Jadi saya nak tekankan sekali lagi, Semat Quran Ipoh mengajak muslimin dan muslimat untuk bersama-sama membangunkan institusi solat, iaitu sebuah pusat pendidikan Al-Quran di atas lot 7275 Mukim Senggang, daerah Kuala Kangsar, Perak, Darul Rizwan. Jadi di sini diadakan juga QR code. Kalau siapa-siapa menerusi handphone terus boleh scan aja dekat sini untuk menyalurkan infak ya. Jadi jangan lupa tuliskan kod infak tu IPB. Seterusnya sekali lagi kami ingin mengucapkan jazakumullahu khaira kepada semua yang terlibat ya di dalam usaha untuk kita mengumpulkan dana bagi pembinaan Pusat Pendidikan Semat Quran. Mohon maaf di atas segala kesalahan dan kesilapan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kami Semat Quran Ipoh melancarkan kutipan dana pembinaan bagi Pusat Pendidikan Semat Quran. Semoga usaha ini diberkati Allah dan menjadi nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.